Assalamualaikum. Hai, terima kasih ada di channel Pok Sumer ni. Hari ni kita nak sembang-sembang ringkas saja, santai tapi insya-Allah bermanfaat. Kita nak sembang tentang PLKN. Bising sekarang ni pasal PLKN kan. Jadi jom kita sembang. Tadi ada member tanya, katanya setuju ke kalau PLKN tu diadakan semula atau tak payah membazir dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kita masing-masing ada pandangan lah. Kita boleh menyuarakan. Maksudnya kita mesti ada rasional. Kita nak cakap bagus ke tak bagus ke, setuju ke tak setuju, kita kena ada pandangan kita kena ada sebab kenapa. Baiklah, kita pagi ni nak bincang pasal PLKN sebab kita dapati pada Dewan Rakyat hari itu, diusul Dewan Rakyat pada 24 November hari itu, ada cadangan ataupun ada usul yang menyatakan bahawa PLKN yang telah ditamatkan pada tahun 2018 ni akan diperkenalkan semula lah. Jadi pihak Jemaah Menteri merasakan PLKN ni bagus untuk melahirkan warga negara ataupun remaja-remaja terutamanya yang lepas sekolah tu untuk patriotik kepada negara. Maksudnya ada sifat sayangkan negara. Jadi apabila perkara ni diusulkan, maka ramailah yang bercakap, ramai yang cakap tentang perkara ni. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang macam kita tengok dekat keratan ni, ada yang kata satu pembaziran. Sebab ada makluman ataupun dimaklumkan bahawa perbelanjaan tahunan untuk menganjurkan PLKN ini adalah sebanyak lebih kurang 700 juta setahun. Jadi amount ini kita consider sebagai satu amount yang sangat besar lah kan. Apapun objektif untuk mengadakan, objektif untuk menghidupkan semula PLKN ini adalah satu benda yang baik sebenarnya. Baik. Jadi susah untuk kita nak katakan benda ni tak bagus. Sebenarnya tak boleh nak kata benda ni tak bagus. Sebab untuk mendapatkan, untuk melahirkan warga negara yang sayang ke negara, warga negara yang berketerampilan, warga negara yang ada kemahiran-kemahiran tertentu. Walau bagaimanapun, dalam proses nak buat PLKN ni ataupun nak panggil pelajar-pelajar sekolah yang lepasan sekolah, biasanya lepasan SPM untuk hadir ke PLKN ni adalah costing. Dari segi costing tu maksudnya kita tengok sekarang ni dalam negara kita yang tengah berdepan dengan pandemik COVID-19, dengan mengalami masalah kemelesetan ekonomi, kekangan keuangan. Jadi kita tentu bagi pendapat saya lah, I'm speak on my mind, saya bercakap dengan pandangan saya. Maksudnya kita kena tengok dulu keperluan. Adakah negara mampu? Kalau mampu sekalipun, adakah negara akan menanggung beban-beban keuangan yang lain ataupun ada perkara-perkara lain yang perlu dikorbankan untuk nak adakan PLKN. Jadi itu kena fikir juga. Walaupun tak boleh nafi PLKN ni bagus. Jadi macam contoh 700 juta setahun ni sebenarnya boleh diperuntukkan kepada hal-hal lain yang lebih mendesak lah di masa ini. Jadi kalau orang tanya, okey, kalau tak nak buat PLKN, apa alternatif lain yang kita boleh buat? Okey, ini secara peribadi lah, ini secara pandangan saya, cadangan saya ataupun apa yang saya nampak ialah segala apa yang pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta PLKN tempuh di camp itu sebenarnya secara dasarnya memang ada di sekolah-sekolah sebenarnya. Macam contoh aktiviti outdoor kan, benda-benda tu semua pelajar dah tempuh pada aktiviti co-curriculum. Kalau kita nak bercakap soal kenegaraan, kita nak bercakap pasal isu-isu sayangkan negara, nak jadi warga negara yang berkualiti, isu itu juga ada dalam mata pelajaran-pelajaran tertentu. Sebab nowadays ataupun dalam silibus kita sendiri, nilai itu merentasi kurikulum. Penerapan nilai murni sebagai seorang warga negara, sebagai seorang individu itu telah ada. Cuma apa yang perlu kerajaan buat ialah memperkasakan. Kalau kita nak jimat 700 juta tadi untuk PLKN ni, why not kerajaan alirkan sebahagian ataupun sedikit peruntukan untuk memperkasakan benda-benda ini di sekolah. Maksudnya dalam kita cakap soal subjek kenegaraan kan, pelajar ada ambil subjek sivil ataupun kenegaraan tu. Jadi maksudnya silibus itu diperkemaskan dengan aktiviti yang
seharusnya pelajar buat selain pada mereka belajar kat bilik pelajar. Maksudnya ada melibatkan unsur-unsur luar jugalah yang relate dengan sifat sayangkan negara. Macam mana nak jadi individu yang sayangkan kepada negara. Jadi kalau itu dalam subjek mata pelajaran civic ataupun pendidikan moral dan sebagainya. Kalau dalam aspek co-curriculum pula, di sekolah ni ada macam-macam. Kita ada 3. Kita ada kelab dan persatuan, sukan dan permainan, dan yang utama sekali ialah unit uniform dengan kerjasama badan-badan tertentu. Jadi biasanya aktiviti-aktiviti yang dialami ataupun disertai ataupun dibuat oleh pelajar-pelajar yang mengikuti PLKN ni sebenarnya telah ada dalam aktiviti yang dianjurkan dalam unit uniform ni. Masa kita ada kadet bomber, kita ada kadet polis, tentera darat, kadet tentera laut, kadet remaja sekolah dan banyak lagi lah. Ya. Jadi maksudnya aktiviti-aktiviti yang dibuat dalam unit uniform ini seharusnya diperkasakan. Maksudnya pihak kementerian kena merangka satu benda yang lebih kemas. Maksudnya dari segi bukannya setiap hari Rabu pelajar ni jumpa 2 jam and then balik and then minggu depan jumpa lagi. Maksudnya tidak ada apa-apa impak yang besar. So maksudnya perkemaskan. Adakan modul yang mereka mesti habiskan dan di akhir modul itu mereka akan diberi ujian, diberi satu proses pentaksiran keberkesanan ni. Kita tengok macam mana. Jadi apabila elemen-elemen ini dibuat, maksudnya dia rasanya lebih jimat lah daripada kita nak buat camp yang melibatkan costing, nak sewa camp, makan minum, allowance, pakaian dan macam-macam. Jadi semua orang pun bukan tak bersetuju dengan PLKN nak diadakan semula ni, cuma wondering ataupun bimbang ataupun terfikir dari segi dengan keadaan pandemik sekarang ni yang melanda negara ni, maknanya satu benda yang agak berat jugalah untuk kita nak kata benda ni okey boleh buat, okey bagus dan sebagainya. Benda tetap bagus tapi dia tertakluk kepada kekangan-kekangan tertentu yang seharusnya difikirkan semula. Ini adalah apa yang saya cakap, inilah pendapat peribadi saya lah. Saya tidak mewakili mana-mana pihak sebab semua orang pun berhak nak cakap. Jadi saya cakap untuk channel saya lah. Jadi semua orang boleh fikirkan benda ni. Jadi memandangkan ini isu semasa yang hangat diperkatakan, jadi saya pun memilih untuk bercakap juga. Jadi anda pula fikir macam mana? PLKN ni bagus ke tak bagus? Bagus kan? Bagus. Tapi cuma kita memikirkan tentang kekangan keadaan sekarang. Maksudnya dengan keadaan kewangan, masalah ekonomi, pandemik COVID-19, ramai sangat individu-individu yang terjejas dengan pandemik ini, maka kita agak berat, kalau pendapat saya agak keberatan lah untuk kita nak katakan perlunya program khidmat negara ini dikenalkan semula. Jadi kita bercakap secara rasional, kita bercakap tentang tidak ada sebarang sentimen, kita tak kisah pihak mana yang mencadangkan, kita cuma bercakap tentang kehidupan. Sebab semua orang mengharapkan kehidupan itu lebih baik, semua orang mengharapkan agar kehidupan itu lebih bermakna. Dan soal nak jadikan individu yang sayangkan negara, saya sayangkan negara saya sebab saya selalu rasa yang saya anak Malaysia. Terima kasih. Subscribe, like, and share.